Di saat itu tuan-tuan ada suku Jurhum. Ni cerita lama dulu ni. Ada suku Arab Jurhum. Arab mula-mula sekali Mekah. Mereka ni berpindah randah. Mereka tengok kalau ayak tani dah habis, mereka akan pergi ke tempat lain. Mereka tengok ada makanan, mereka akan duduk tang tu. Lepas tu makanan habis, mereka pindah randah pergi tempat lain. Mereka pun dah tengok dah. Mereka nampak dah ada burung duk main kat atas. Sebagai tanda tuan-tuan, burung ni dia dua ya. Kalau burung apa nama, burung lang ke burung apa duk main kat atas tu. Nombor satu ada ayak di bawah. Nombor dua ada makanan. Jadi burung duk main, depa pun nampak. Tu depa lari-lari pi, depa nampak Nabi nampak Hajar dan Ismail duk ada tang tu. Depa minta kepada Hajar, ni kumpulan ni Jurhum ni, orang Arab mula-mula ni. Dia kata, boleh tak kami nak buat penempatan tang ni pasal ayak pun ada apa semua. Hajar kata, ahlan wa sahlan, mai aku tinggal aku dengan anak aku yang tak ada siapa, mai. Bermula daripada situlah sejarah pembangunan Mekah mula naik tuan-tuan sekalian. Bila dah besar Ismail lepas semua, Nabi Ibrahim pun balik mai. Allah Ta'ala suruh apa? Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama anak dia Ismail. Tu yang ada tempat yang kata Hijr Ismail ada satu. Lepas tu Maqam Ibrahim ada satu. Maqam ni bukan kubur. Ni pun nak kena habak ya. Saya lagi duk pergi habak kata ni aku dah tawah apa semua, aku semayang betul-betul ya. Tu Arab tu dia kata, tu Arab dia panggil lah. Kan dia kata tentera Arab waktu tu lah. Dia kata Arab tu panggil kita semayang. Aku semayang betul-betul kat kubur Ibrahim. Kubur Ibrahim? Tahu mana? Dia kata dekat Kaabah. Dia kata hantar tahu hampir orang kali. Dia marah kat kita pula. Bukan kubur. Maqam Ibrahim tu makna apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Yang tu maksud dia. Hak kita di sini kita sebut maqam ni, kita sebut kubur. Sedangkan maqam ni qama, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kalau ismul makan dalam bahasa Arab, tempat ni makna dia maqam. Jadi Nabi Ibrahim tak kaki tang tu, dia berdiri tang tu. Kan ada tempat kaki Nabi Ibrahim. Tang tu, tuan-tuan sekalian, tu nama dia. Jadi binalah Kaabah. Bila bina Kaabah tuan-tuan, syariat Nabi Ibrahim di saat itu buat haji. Tapi tidak dimurnikan macam mana yang kita buat sekarang ni. Sebab haji waktu tu memang ada tawaf. Orang pakai duk main, tuan-tuan sekalian. Depa tawaf tu pasal apa? Pasal ada lebih 300 lebih berhala duk ada dekat Kaabah. Dan zaman sebelum Nabi Ibrahim, orang pakai duk tawaf waktu tu, tawaf dalam keadaan tidak berbaju, bertelanjang bogel waktu tu. Habis-habis tawaf apa semua, depa akan mandi di Telaga Zamzam. Yang tu zaman dulu. Maknanya Mekah ni memang tiap-tiap tahun orang akan turun pergi. Dia jadi satu kota, dia jadi satu metropolitan yang kata Mekah ni. Dan inilah yang menyebabkan Abrahah tadi ni dia tak boleh haji. Pasal dia buat tempat, dia buat satu Kaabah di Yaman, tapi orang tak pergi. Dia pun sudah pasang niat, pasang cita-cita, aku nak tarik Kaabah ada di Mekah, aku nak pergi Yaman. Ni zaman tahun gajah pada kelahiran Nabi SAW. Bila dia turun pergi tuan-tuan sekalian, dia berhenti di satu tempat nama Wadi Muhassir. Tang mana Wadi Muhassir ni? Dia atas sikit daripada tempat Jamarat. Kita masuk terowong Muasim. Kan tuan-tuan pernah pergi haji tu, terowong Muasim kita nak berjalan pergi tu. Sebelum kita nak baling Jamrah apa nama Aqabah lah, kita apa nama Jamratul Wusta lah apa, kita nak baling yang tu. Atas tu sikit, yang tu nama Wadi Muhassir. Depa letak kemah tang tu, depa duduk tang tu. Sebelum mereka nak serang Kaabah. Sehari duduk, tak apalah, makanan duk ada lagi. Hari kedua makanan dah tak ada. Bila tak ada, mereka nampak unta Abdul Muttalib duk ada. Mereka sudah balas unta Abdul Muttalib. Biarlah nak bagi makan berapa ratus ribu, berapa ribu punya tentera ni. Duk balas. Abdul Muttalib tak puas hati. Abdul Muttalib pun terus pergi jumpa Abrahah. Abrahah duk ingat, kan main nak settle ni, nak settle aku nak pergi serang Kaabah ni. Rupanya tak, bukan benda tu. Abrahah duk ingat ini satu agenda besar. Ini satu benda yang perlu kita meterai sebab benda ni besar. Hang nak main minta settle kat aku tak serang Kaabah ke? Yang tu menjadi agenda utama untuk kita nak bincang. Tiba-tiba Abdul Muttalib tak bincang benda tu. Dia pergi jumpa Abrahah, dia pergi habang kat Abrahah, dia kata aku main ni pasal apa? Aku nak tuntut balik segala unta-unta aku yang hampa balas makan ni. Abrahah pun dia terkejut. Dia kata hang duk kira unta hang duk kira lagi makanan kata benda. Aku nak serang Kaabah, aku nak tarik Kaabah. Yang ni lah agenda besar. Yang ni hang perlu bincang. Pasal apa hang nak bincang kira kata benda-benda kecil ni? Abdul Muttalib kata abah, ni akidah ni. Dia kata unta itu tuan dia adalah aku. Abdul Muttalib kata, aku berhak ke atas unta. Sebab tu aku main, aku nak settle benda ni. Settle tu bahasa saya lah. Saya tuan-tuan kata, Abdul Muttalib bercakap orang putih lah waktu tu.
Ni pun nak kena abang ya, orang Luk Madi ni. Kan? Maknanya nak buat perjanjian. Lepas tu Abraha dia terkejut lah. Dia kata aku nak serang Kaabah. Dia kata no. Dia kata Kaabah ni dia kata ada tuan dia. Kita nampak dah tu. Kaabah ni ada tuan dia. Kalau hang nak serang, kalau tuan dia izin silakan. Kalau tuan dia tak izin, hang tunggu apa nak jadi ke hang. Abdul Muttalib sudah jawab macam tu kepada Abraha. Tang mana rujukan dia tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Okey? Falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita duk sembah lah ni, yang kita duk tawaf lah ni, yang kita duk semayang depan Kaabah ni, bukan kita sembah Kaabah, tapi kita sembah siapa? Falyabudu rabb hadzal bait. Tuan punya rumah ni. Yang tu akidah tuan-tuan sekalian. Pasal ada di kalangan kita yang sebelum ni dia bukan Islam. Ni ada, dia jadi celaru juga sikit ni. Dia bukan Islam, dia duk sembah berhala, dia duk sembah batu apa semua ni. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, dia tengok cantik daripada segi syahadah, daripada segi semayang, daripada segi puasa, daripada segi bawa keluar zakat, dia terima. Tiba-tiba daripada segi manasik haji dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal orang pakat duk turun pergi Mekah, orang duk tawaf, orang duk semayang, dia kata duk sembah batu. Aku agama dulu pun aku sembah batu, tiba-tiba aku masuk Islam pun aku sembah batu. Maknanya Islam dengan agama aku sama, dia kata. Dia sudah celaru macam tu. Ini jawapan kepada dia. Maknanya yang kita sembah ni bukan batu tu. Yang kita sembah siapa? Allah Ta'ala, Tuhan punya Kaabah itu. Selesai bab akidah. Boleh faham tuan sekalian? Lepas tu Abraha pun dengar ni tak puas hati ya. Dia kata aku nak sembang ke Kaabah, hang duk sembang ke unta hang. Dia kata tak apa, kita turun Siapa pun sudah lengkap dengan tentera bergajah apa semua, dia sudah turun. Bila turun Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan sekalian? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tu dia. Dia mula turun tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala mendatangkan tayran. Tayran ni makna apa? Burung-burung kecil. Yang dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir dia sebut apa? Dia ambil satu pandangan sahabat Ibnu Abbas, kata burung kecil ni seperti mana burung walid. Burung walid ni burung apa? Burung layang-layang. Burung layang-layang ni tuan-tuan sekalian, dia bukan main secara berbondong-bondong. Dia bukan jenis burung burung yang haduk main satu grup tu. Dia bukan jenis burung gagak tu dah. Burung layang-layang tuan-tuan pernah tengok dah. Dia jenis duk terbang ikut depa ya. Dia ni kira ke mak rempit ketumnya ni. Langkah arus lah apa, dia pi kot tu apa semua. Tuan-tuan, bila dah main banyak lagu tu duk beritam atas ni, gajah ni pun dia tak tidur diam lah. Duk panggung atas apa benda duk main, duk lap kot depa lah apa lah. Jadi kelang kabut gajah waktu tu. Hak bawa gajah pun bubuh gear pun tak mau dah waktu tu. Duk bagi ghostan gajah dulu up dah lagu. Jadi kelang kabut. Bergaduh, bukan kata bergaduh, berlaga sama-sama depa. Dan Tuhan kata apa tuan-tuan sekalian lagi? Tarmihim. Burung tu main bukan main saja, tetapi tarmihim. Tarmihim maknanya melempar. Burung nak lempar mana ada tangan, yang kaki dia lah. Tarmihim bihijarah, dengan batu-batu min sijil, batu-batu yang kotak. Ulama tafsir kata batu kotak ni apa tuan-tuan sekalian? Ada kata batu ni memang betul daripada sijil, daripada neraka. Tapi ada ulama kata batu ni main daripada tanah-tanah yang kotak, yang panas, yang ketika mana dilemparkan ke atas ke atas gajah tuan-tuan. Gajah besar kena sikit tuan-tuan sekalian, nak garu tak boleh. Betul tak tuan-tuan sekalian? Nak buat ke mana? Dia garu tak boleh, dia jadi macam kita lah kalau nyamuk ni ketik tengah belakang ni. Tuan-tuan nak cari apa? Cari sagi masjid lah. Duk pergi tonyok rak lagu tu. Kan kita nak tapak tak kena, kono tak kena. Yang hak kita beli kayu dekat pekan Cina tu tak tahu pas mana cucu kita main. Kan duk garu kat belakang tu. Lah kali duk sagat kat dinding lagu tu. Yang tu baru kita. Ni gajah. Kan bila gajah duk kena sakit lagu tu, hak tuan duk atas ni tuan-tuan kan nak duk steady ke? Dia pun kelang kabut jatuh kena pijak mati apa semua. Dia duk main kat tu ya. Tak ada nak masuk Mekah. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata la sekali faja'alahum ka'asfim ma'kul. Aku jadikan mereka, Tuhan kata, kami jadikan mereka
ka'asfin, seperti mana daun yang makul, yang daun tu bila dah jatuh ulat duk makan, maknanya hancur macam tu ya. Nampak kemas jatuh tu tapi habis hancur. Tuan, pasal apa? Antara sebab memuliakan keputeraan baginda Nabi, dan yang kedua memuliakan Kaabah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni nama dia tahun gajah. Boleh? Boleh berhenti dekat tu. Tuan-tuan duk gelak ya, saya teruk ni duk renggah ni. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dulu badan besar tak apa bahasa kan? Tapi lah badan jadi lagu ni renggah, tahu apa mau. Baik, yang tu sepakat Allah, sepakat ulama kata apa? Tahun gajah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pandangan ulama ada dua mengenai masa kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan pada pagi Rabiul Awal. Ada dua pandangan ulama, antara dia Imam Ibn Zubair Al-Bakar. Dia kata Nabi dilahirkan ketika mana sebelum masuknya waktu subuh. Waktu tu fajar mula nak menyingsing. Satu. Dan pandangan yang kedua juga disebut oleh Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghubari. Ni ulama hadis, orang ramai rujuk dekat dia. Dia ambil pandangan ni daripada Sa'id Al-Musayyib dan Ibn Dihyah dan juga Az-Zarkashi. Dia kata Nabi dilahirkan selepas daripada fajar terbit, maknanya lepas waktu subuh. Yang ni dia ambil juga, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah dengar ketika mana Nabi SAW dilahirkan, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sungguh pun waktu tu, tuan-tuan sekalian, dia tak semayang macam mana syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu subuh dia rajin nak tawaf. Bila fajar dah mula terbit, dia akan tawaf. Maknanya bertepatan dengan sirah tu. Ni pandangan Ibnu Dihyah ni, dia ambil daripada Zarkashi. Bila dia duk tawaf, tuan-tuan sekalian, waktu tu Siti Aminah dia duk berada dalam keadaan sarat. Nak beranak bila-bila lah. Orang pergi habaq kepada Abdul Muttalib yang dia duk tawaf waktu tu. Dia pergi jumpa dia kata, Datuk Lid lah orang besar. Tuan-tuan sekalian, dia katakan Haji Lid, Datuk orang besar kot, nombor satu. Panggil Datuk Lid. Dia kata, ni Minah beranak lah. Aminah mak Nabi. Dia dengar Allahu Akbar, dia lari pergi, tuan-tuan sekalian, dia balik. Dia nampak Nabi SAW, dia ambil Nabi. Dia peluk Nabi, dia bawa pergi tawaf. Dan inilah yang dibacakan oleh dia dan didendangkan oleh kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan pernah dengar qasidah ni, Salla alaikallah tu kan? Salla alaikallahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwata Rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Tentang kita dia nasyid lah pula kan, bukan berapa nak berhenti kan. Yang ni bukan nasyid, ni qasidah yang dibawa oleh Abdul Muttalib, dia bawa Nabi Muhammad ni. Dan tu apa makna dia? Salla alaikallah ya Adnani, aku berdoa kepadamu ya Allah, yang engkau telah mengurniakan kepada aku Mustafa ya Safwatar Rahmani, seorang hamba yang terpilih. Waktu tu Nabi Ibrahim dia tak tahu lagi kata akan jadi Abdul Muttalib tak tahu lagi kata cucu dia akan jadi Nabi. Tapi dia dah sebut dah, dia dah berasa dalam hati dah. Dia kata cucu aku ni cucu terpilih, dia kata ni. Mustafa maknanya terpilih. Dan dia bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah aku bersyukur kepadamu ya Allah, Alladhi a'tani, yang telah mengurniakan kepada aku hadzal ghulam, satu budak, cucu dia lah. Yang cucu itu at-tayyib, cucu tu ni bagus, cucu ni satu cucu yang baik. Ardani, bukan takat baik, dia ni tak pernah duk bagi sakit kepala ibu dan ayah dia. Betul tuan-tuan sekalian. Pasal apa disebut macam tu? Pasal Nabi SAW, walaupun Nabi ni bashar, Nabi ni manusia, tetapi tidak seperti manusia.
Daripada dalam perut Siti Aminah lagi. Aminah pun duduk berasa dia pun tak tahu kata dia mengandung. Sepanjang 9 bulan, 10 hari dia duduk mengandung Nabi Muhammad. Tak sama macam mana orang perempuan dia mengandung. Sehingga kan dia melahirkan pun tak ada macam mana orang perempuan dia mengandung. Tak rasa sakit apa. Tiba-tiba keluar macam tu ya. Yang ni yang kata hadzal ghulam at-tayyib, satu budak yang baik. Tentang tadi saya duduk main, tadi saya nampak di papan kenyataan tu Syekh Naim kan dia mengajak kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji kan, kitab tu dia mengajak tu tentang duduk dengar lagu syok ya kan. Yang ni dia antara dia ambil ni sebab Siti Aminah. Yang kata Siti Aminah ni tuan-tuan, satu-satulah kita ambil tani pun sikit. Nama ni cukup penting ya. Siti Aminah. Aminah ni yang makna apa tuan-tuan? Wanita yang beramanah. Maknanya wanita yang menjaga amanah. Amanah sebagai apa? Sebagai satu orang isteri. Dia bertindak diri dia sebagai isteri, bukan sebagai orang lain dah. Sebagai isteri. Isteri kepada siapa? Siapa nama pak Nabi? Abdullah. Abdullah ni makna apa? Hamba Allah. Kita dua benda ni kalau ada dekat diri kita, maka akan jadilah diri kita ni Muhammad ataupun Mahmud. Mahmud ni makna apa? Makna yang terpuji sifat kita. Hang dah jadi hamba Allah, bagus dah. Lepas tu hang ada amanah pula lagi cantik. Cukup komplit. Maka itulah sifat Mahmudah yang ada pada diri hang. Sebab Abdullah menikah dengan Aminah. Maka keluarlah Muhammad. Muhammad ni makna apa? Terpuji, tuan-tuan sekalian. Nama ni penting. Hari ni nama kita ikut dan kita bubuh ya. Lepas tu pula nak buat nama anak pun kita tak tengok nama hang, nama aku ni. Tak tengok ni. Bagi nama anak tu nama hang elok. Dia kira nak bagi gabung ni nama ayah lah ni. Kita kan? Nama lelaki Adam. Nama perempuan Maryam. Kata anak nak buat nama apa ni, duduk fikir-fikir. Ayam nama anak. Adam dengan Yam. Tak dia nak fikir lah, kata. Tapi tak panggil ayam, dia panggil ayam. Dia panggil tu pasal nak bagi orang putih sikit. Oh, tuan-tuan kata, nama apa ni? Abdul Ayam. Apa dia? Hamba ayam. Otak naya, hantar sekalian. Kita pun dengar nama apa dia tadi, nama orang putih punya mak bukan tahu mak boleh betul. Rupanya tak gabungan tu. Lah tuan-tuan kalau tanya budak-budak ni, budak-budak kecil, nama apa? Mana ada nama Husain ada kah? Tak ada lah. Nama apa adik-adik ni? Nama saya Husain. Tak ada lah. Nama apa? Nama Talib. Tak ada lah. Nama apa? Nama Kasim kah? Mana ada nama jenis-jenis lagu tu? Nama semua orang putih lah. Nama tak orang putih pun nama KL sikit mau dengar bunyi. Oh tuan-tuan, nama ya Allah. Nama penting ni. Kan? Dan tak sama macam mana perempuan-perempuan yang lain. Minta maaf sebut tuan-tuan ni pun ayah-ayah pun tahu macam mana. Isteri kita sebelum daripada tahu kata dia mengandung, dia cek-cek tengok dia kata abang saya ni dekat 3 minggu ni, 4 minggu nak masuk 4 minggu haid tak main ni. Kata mengandung ke apa lah. Cek doktor. Tak tepi sekali naik kereta pergi kat doktor tu. Duk melawak lah kereta lah apa semua. Duk fikir nama dah kalau betul hang mengandung nak buat nama apa. Duk fikir tengok signboard apa kok ada nama. Kalau tengok oh bendahara. Tengku bendahara ke betul jalan waktu tu. Buat nama Wan Mat Saman. Kau pasal lalu kau terus Wan Mat Saman lah apa semua. Payah kita buat nama Aman lah pasal lalu Taman Aman. Nak buat nama anak tu, duk pergi kacau kerja Tuhan kau apa pasal. Sampai tuan-tuan sekalian doktor cek apa semua, kira kitaran haid apa semua. Dia kata alhamdulillah haid dah. Tahniah dia kata puan dah jadi seorang ibu dia kata. Dan cik pun dia kata dah jadi seorang ayah. Tuan-tuan, apa jadi kat bini kita waktu tu? Muntah hijau tu Muntah hijau, duduklah kereta tuan-tuan. Dia balik dengan kereta, kita naik bas HBR. Pasal abang dia tak boleh abang, tengok muka abang muntah. Tengok muka kita muntah. Dia kata tak boleh, dia melugai ke mana. Melugai. Kau tidak dulu dia lah. Kalau tak boleh tengok muka kita sehari, dia kata tak boleh duduk di rumah berasa sunyi lah apa semua. Lah ni dia kata tengok muka kita dan dia muntah. Allah tuan-tuan, muntah ni berapa lama? Kadang-kadang dia main 3 bulan tu. Kita pun waktu tu kelang kabut lah. Mula duk nampak serabut dah. Rambut pun jadi serupa dengan apa nama eliket tak eliket dah. Tak ada siapa nak layan kita dah. Tuan-tuan, 3 bulan punya duk tidur di ruang tamu, duk peluk tongges. Apa cerita ni?
Kan? Nak masuk dalam bilik tak boleh. Main dengan hujan, dengan guruh, kilat apa berasa kan. Nak masuk merangkak pelan-pelan dia jaga. Dia jaga, ha buat apa? Lari keluar balik. Tuan-tuan tak naya ke jenis lagu ni? Oh tuan-tuan, yang tu. Tapi benda ni jadi dah kat Siti Aminah? Tak jadi kan? Duk jadi kat rumah kita ya. Oh tuan-tuan, dia main hak lagi pelik, dia main ni, dia mengidam hak macam-macam. Oh nanya kita. Nanya tuan-tuan sekalian. Saya akan jadi buat contoh apa? Dia main mengidam nak makan sup kepala paik masjid. Tak nanya kita. Tak abang dia. Kalau tidak anak lagi dah abang mau ke anak teliuk main. Kata apa anak abang? Dia kata buah aku nak pergi cari buah konen. Dia kata buah konen ke? Dia kata buah pelam ke? Buah apa tak mau dia kata. Nak apa? Saya nak dia kata sup kepala paik masjid. Tak mampu kita. Tuan-tuan lebih peras tahu mana. Nak main habaq kat tu imam, takut tu imam gelak. Sekali dia gelak, sekali dia pergi habaq satu masjid mampu kita. Pakai tak semayang dia lok madi dah. Semayang kamu cegak apa ni? Kan? Oh bahaya. Nampak ke mana tuan sekalian? Tuan fikir tengoklah. Yang kata anak kita ni. Lepas tu dalam perut duk terajang dah mak dia. Dalam perut duk terajang dah dalam perut tu. Nabi Muhammad mana pernah duk terajang Siti Aminah. Anak kita hidup tak hidup tu terajang. Tuan-tuan bayang betul tak? Ya Allah. Sakit bini abang sakit bini kata awak pasal pada duduk terajang abang. Mana tak nampak pun. Dia kata abang dekat lah sikit. Kita pun tak kepala dia terajang kepala kita. Tuan-tuan sekalian terkeluar tinggal tu. Tu dia. Kuih karut dah kita ni. Allah Rabbi. Tak, saya nak habang bagi tuan-tuan faham. Lagi tuan-tuan tak faham balik lagi duduk hurai di rumah tu masalah. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cukuplah dekat tu huraian dia. Tak usah lebih-lebih. Hak lain tuan-tuan buat sendirilah. Tapi berasa nak hurai agak sikit. Hak jadi lagi karut bukan bini yang Allah, laki yang Allah. Itu lagi karut. Kan? Dengar kata bini mengandung, laki tu jadi lembek tu. Bini tarik entah sekalian seret tarik ni. Bawa balik rumah. Awak siapa laki yang dia Allah teruk kan, muntah tak sangka laki yang kena. Ada tak ada entah long madi. Lepas ni ada. Oi, tak boleh. Pasal apa haji tak main 3 bulan duk sembahyang Jumaat seorang-seorang di rumah dia tak boleh main dia bau kapet masjid dia tak boleh. Bini dia pun kira masak di luar tak boleh. Dia bau minyak lagi, dia main melugai, dia main nak muntah apa semua. Tengok, berjalan pun jadi serupa dengan kartun Pink Panther kan, hak mana jalan tak larat jadi begitu. Allahu Rabbi. Benda ni ada tak jadi kat Nabi Muhammad? Tak ada. Pasal itulah yang Abdul Muttalib kata apa? Dia ni satu budak hak bagus. Daripada dalam perut tak pernah buat kacau. Oh tuan-tuan, kita buat dalam perut ni yang kata bini tanya lah, ada darah rendah lah, sat darah tinggi lah, sat gula lah, macam-macam lah. Lena tak boleh letak jerak macam-macam. Tapi tak ada kepada Siti Aminah. Tu nasyid dekat tu lah. Hak lain tuan-tuan cari sendiri lah. Oh nak suruh saya nasyid payah lah. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu di antara kelebihan berlakunya masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat yang ketiga, tempat kelahiran Nabi adalah di rumah. Ada dua pandangan. Satu di rumah Abdul Muttalib, yang kedua di rumah Abu Talib. Abu Talib ni siapa tuan-tuan sekalian? Dia ni pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak menakan Nabi ni ada berapa orang? Pak menakan Nabi ni ada 10 orang. Mak menakan Nabi ada 16 orang. Ada 6 orang, tuan-tuan. Semua ada 16 orang. Saya sebut sekilas nama-nama ni biar kita pun tahu korang-korang. Yang kita duk dengar pak menakan Nabi ya, mak menakan Nabi kita jangan dengar. Kan? Abdul Muttalib dia ada anak 16 orang. 10 lelaki, 6 orang perempuan. Yang lelaki ni siapa tuan-tuan? Yang pertama nama Al-Harith. Al-Harith ni pun dia di antara orang yang bersama dengan Nabi juga. Yang kedua bernama Abdul Manaf, pak menakan Nabi. Abdul Manaf ni siapa? Dia ni lah Abu Talib. Nama sebenar Abdul Manaf. Abu Talib ni gelaran kepada dia sebab dia ada anak bernama Talib. Abu Talib ada anak 7 orang. 4 lelaki, 3 perempuan. Yang 4 lelaki, nombor 1 nama Talib, nombor 2 nama Ja'far, nombor 3 nama Aqil, nombor 4 bernama Ali. Itu anak Abu Talib, pak menakan Nabi ni. Hak perempuan ada 3 orang, nama Jumadah, nama Fahitah dan juga nama Safiyah, ada 3 orang. Nah, baik. Jadi pak menakan Nabi Abdul Manaf adalah Abu Talib. Kita kena pegang macam tu, kan? Lepas tu pula Az-Zubair, itu juga pak menakan Nabi.
Darar, pak menekan Nabi. Abdul Uzza, pak menekan Nabi. Tuan-tuan kenal Abdul Uzza? Nampak macam tak apa nak kenal. Gelaran dia Abu Lahab. Kenal Abu Lahab. Kan Abu Lahab tu nama dia Abdul Uzza. Gelaran Abu Lahab tu pasal apa? Pasal dia ni perongah. Lahab ni kan maksud dia api yang membakar. Kan? Perongah dia ni. Tentu jangan pergi bohong nama Lok Madi, nama Lahab pula lepas ni. Nampak dia ada satu perongah, dia macam yang kata dia ni satu besar tu ayah mana atau pergi boh Lahab pula boh kat dia. Jangan macam tu. Abu Lahab ni gelaran Abdul Uzza, kepada Abdul Uzza. Lepas tu Al-Abbas, contoh kenal Al-Abbas. Al-Abbas ni dia ada anak yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Al-Abbas pak menekan Nabi ada dua orang anak. Yang pertama Fudail dan juga yang kedua bernama Abdullah. Abdullah ni lah yang Nabi SAW tahnik mulut dia, dan dia menjadi orang yang menjadi rujukan para sahabat di dalam tafsir Al-Quran. Ni Abdullah bin Abbas ni. Selain daripada dia, Abdullah bin Mas'ud, dua orang. Pasal Nabi SAW, ini barakah Nabi. Ketika mana Abdullah bin Abbas kecil, bawa pergi kat Nabi untuk nak tahnik mulut. Tahnik ni tuan-tuan sekalian, ini sunnah Nabi. Bila Nabi pun tahnik mulut dia, Nabi membacakan satu doa. Yang ni tuan-tuan boleh ambil doa ni. Doa ni disebut dalam Imam Tirmizi, dalam hadis Imam Tirmizi. Doa dia apa? Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, alimkan dia dalam Al-Quran. Itu doa Nabi. Kan kita duk tahnik mulut budak-budak kan, kita tahnik. Kan Allah ni tak apa nak syok lah, kita nak makan dulu apa semua sebab kita pun tak tahu COVID lah apa. Ambil korma, ambil hak dalam, jangan ambil hak luar, jangan ambil kulit korma tu. Hak yang sunnah tu ambil dalam tu. Walaupun korma ajuah ke korma apa ke, buang kulit dia dulu, ambil hak dalam tu. Ambil sikit aja, buh dalam mulut tuan sekalian. Lepas tu tahnik ni hanik di langit-langit tu. Bagi dia lekat di langit-langit tu. Duk main tu. Korma tu, jangan lebih buh biji korma pula dalam tu. Buh yang tu kita pun angkat tangan baca doa sikit. Doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik, iaitu Allahumma faqihhu fiddin. Itu doa boleh baca juga. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah kelebihan ilmu kepada dia dalam Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Tu doa tu kita boleh baca juga. Lepas tu nak tambah lagi, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, alimkan dia dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran. Itu doa tahnik kita nak baca. Kan, tak perlu nak baca doa panjang-panjang, ambil yang sunnah Nabi. Itu cukup, betul sekalian. Kan, wa bariklah, itu di antara dia doa Nabi SAW. Itu nama dia Al-Abbas. Lepas tu tuan-tuan kenal Hamzah, pak menekan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Dia ni dikenali sebagai Asadullah, singa Allah Ta'ala. Oleh kerana dia lah tuan-tuan sekalian yang ketika mana dalam peperangan Uhud, yang dia tu waktu tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Dalam peperangan Uhud tuan-tuan sekalian, Hamzah bin Abdul Muttalib dibelah dada dia oleh Hindun. Tuan-tuan pernah dengar nama tu? Hindun ni belah dada, geram tuan-tuan, ambil jantung ni, dia pergi tokak jantung tu. Bukan nak makan, tapi nak abang kata geram punya pasal ni. Dia kerat pergi telinga Hamzah, kerat hidung ni, kerat ni, buat anting-anting lekat ni, tunjuk dekat Nabi. Nabi ni sikit punya bara tuan-tuan sekalian. Yang bunuh dia siapa dia? Bernama Jahsy. Tuan-tuan kenal nama ni? Jahsy inilah ketika mana masuk Islam, Nabi SAW tanya dia. Nabi kata, Jahsy, hang ke yang bunuh Hamzah? Jahsy kata, ya saya. Dia kata, dengar macam tu Nabi tak mau tengok muka dia. Pasal apa? Bila Nabi tengok dia, Nabi teringat pak menakan dia Hamzah. Macam mana dengan sikit punya kejam mereka pergunakan dia, mereka buat kat dia, kat Hamzah. Oh tuan-tuan, dia main macam tu. Oh ni cerita panjang lah, dah dekat pukul 9 lah. Allahu Akbar. Ni Hamzah. Lepas tu siapa lagi pak menakan Nabi? Iaitulah Al-Abbad. Siapa dia lagi? Al-Muqawim. Siapa dia lagi? Pak Nabi, iaitulah Abdullah. Tu 10 orang pak menakan Nabi itu. Dan mak menakan Nabi yang pertama nama Bayda. Tuan-tuan, tu kena tahu tu mak menakan Nabi tu. Yang kedua bernama Umaymah. Yang ketiga bernama Urwah. Yang keempat bernama Atiqah. Yang kelima bernama Birrah. Yang keenam, kata riwayat, bernama Safiyah juga. Ada 6 mak menakan Nabi SAW. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib ada anak, ada hak lelaki ni ada 10 orang. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, pandangan yang kedua kata apa? Di rumah Abdul Muttalib Nabi dilahirkan. Baik, saya nak hurai sikit lagi apa hukum kita menyambut Maulid Nabi. Ni bagi kemah ni.
Memanglah benda ni tidak dibuat oleh Nabi SAW. Dan perkara ni buat bila tuan-tuan sekalian? Dibuat pada tahun 1154 sambutan Maulid Nabi ni. 1154 Masih. Zaman tu adalah zaman pemerintahan General Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar nama tu? Dia ni lah antara dua orang yang berjaya menawan Palestin. Satu Sayyidina Umar Al-Khattab, nombor dua Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia sudah ketika mana waktu zaman dia, tuan-tuan sekalian, orang Islam ni dia jadi lemau. Masjid dah mula kurang, kuliah-kuliah pun dah mula tak ada orang. Lepas tu kalau buat keramaian apa-apa masjid, orang dah mula slow, orang dah tak main. Orang dengan agama ni mula dah jadi lemau. Pasal apa jadi lemau, jadi laih? Pasal apa tuan-tuan? Hampir 309 tahun pasal tentera Islam waktu tu duduk berperang dengan dua kuasa besar. Yang pertama Kristian Ortodok waktu tu, orang Kristian. Yang kedua berperang dengan tentera Mongol waktu tu. Dengan waktu tu Iraq lah, Iraq di antara tempat terbesar. Jadi menyebabkan orang tak larat. Orang jadi malas, tuan sekalian. Dia jadi malas dengan agama ni, kami dah keluar pergi perang lah apa semua, balik semayang di rumah, habis-habis semayang lena lagu tu. Dia jadi nak buka, nak dengar ceramah tak apa nak mau. Jadi Sultan Salahuddin Ayyubi duduk fikir-fikir, kita kena cari satu jalan macam mana nak bagi ramai balik orang ni. Iaitulah dia suruh Malik Al-Muazzam Muzaffaruddin Kukburi bin Zainuddin Ali Guceng. Tu dia nama panjang. Tuan-tuan ngapai kat tu? Tu sudah apa tu lah. Apa Malik Al-Muazzam, sudah apa yang tu? Dia ni tuan-tuan sekalian seorang general kepada Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin sudah panggil dia, lah ni hang buat satu program. Sebab waktu tu dia jadi gubernur di kota Irbil, utara Baghdad. Hang buat satu program, yang program ni panggil semua orang mai ke istana aku. Jadi Sultan Muzaffar Al-Malik Al-Muzaffar Al-Muazzam Al-Muzaffaruddin ni, dia duk nampak tak ada cara lain, iaitulah mai kita buat sambutan Maulid Nabi SAW kali pertama waktu tu. Tuan-tuan, selama 3 hari 3 malam dia buat sambutan Maulid tu. Dan dia panggil Dihyah Al-Kalbi, saya sebut tadi ni. Dia panggil Dihyah Al-Kalbi, hang buat satu kitab yang bertajuk At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Cerita tentang Maulid Nabi ni, mula daripada macam mana sebelum kelahiran Nabi sampailah kepada taat kelahiran Nabi. Lepas tu Nabi hidup macam mana, sifat Nabi macam mana, Nabi meninggal macam mana. Macam kitab yang kita duk baca berjanji ni. Kitab tu hadiahkan kepada seluruh orang, kepada seluruh masyarakat. Dan panggil mereka semua mai ke Mekah, kita akan baca kitab tu. Mereka panggil mai ke istana, baca kitab tu. Mereka panggil 3 orang ulama besar untuk nak baca rawi-rawi itu, tuan-tuan sekalian. Dan waktu tu mereka panggil, mereka menghabiskan 5,000 ekor kambing mereka sembelih 3 hari 3 malam. 10,000 ekor ayam mereka sembelih. 100,000 roti mentera mereka buat. Dan di saat itu tuan-tuan sekalian, hampir 300,000 dinar dihabiskan 3 hari 3 malam tu untuk nak cerita tentang Nabi SAW. Bila habis-habis macam tu tuan-tuan, kesan dia apa? Selepas daripada tu, masjid dah mula mai dah orang. Orang dah mula mai dah, Islam dah mula nampak bersinar kembali dah. Dan mereka berjaya menawan kota Palestin, Jerusalem, selepas daripada buat Maulidin Nabi SAW. Tu dia tuan sekalian. Besar cerita dia macam ni. Bukan kata kita buat ni saja sengaja-sengaja dah. Maknanya apa? Dalam ramai-ramai ni, saya tahu kata subuh esok takkan ramai macam ni. Betul tak tuan sekalian? Maknanya dalam tak ramai macam ni pun takkan tak ada 3-4 orang hak muka-muka baru. Yang tu cukup lah. Kira setahun ni 2 orang ada, tahun depan 2 orang ada, tunggu 10 tahun 20 orang. Boleh tuan sekalian? Tunggu 20 tahun 40 orang. Yang tu aja. Walaupun semua tak main. Kalau main subuh pagi esok main ramai lagu ni, kita pun lari. Pasal apa? Ni tanda tsunami lah main. Kan? Ada macam tu ya. Jadi sikit-sikit tak apa, tapi ada. Yang tu yang kita buat. Yang ni kesan dia. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ini merupakan, walaupun tidak dibuat oleh Nabi, walaupun disebut sebagai bid'ah, dia merupakan bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Dan
Dan ini disebut juga antara tokoh-tokoh ulama silam dan ulama sekarang. Tuan-tuan pegang ni nama-nama ni yang membenarkan, yang bagi buat Maulidin Nabi ni. Antara ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, tu Imam Suyuti tu, ulama besar. Lepas tu Ibnu Hajar Al-Haytami, ada satu Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ni Ibnu Hajar Haytami. Lepas tu Syekh Ibnu Al-Hajj Abdari, dia juga membenarkan. Lepas tu Imam Ibnu Al-Battal membenarkan. Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi, ulama Syria. Lepas tu Imam Syamsuddin Al-Jazari, dia membenarkan. Lepas tu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang meninggal baru ni, dia juga kata apa? Maulid Nabi ni bid'ah hasanah dan boleh dibuat. Ni Syekh Qardawi kata macam tu. Lepas tu Dr. Wabah, Syekh Dr. Wabah Az-Zuhaili, ulama Damsyik lah ni tuan-tuan sekalian, yang buat kitab Fiqh Islami wa Adillatuh tu, dia ni. Lepas tu Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas ataupun mantan Syekh Al-Azhar dulu ni, dia selepas Al-Maraghi lepas semua dia. Lepas tu Syekh Syekh Atiyah Saqar, dia ni ulama besar hadis di Jami'ul Azhar. Dan antara ulama juga ulama pentafsir Mesir, iaitulah Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang ni antara ulama pentafsir Quran yang besar. Dia juga menyatakan ini adalah bid'atun hasanah dan bid'ah yang baik. Depa sebut ni tuan-tuan sekalian, depa ambil tang mana? Depa refer kepada satu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni sebut macam mana? Abu Qatadah kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil ithnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ni hadis ni. Hak depa duk kata benda ni boleh, depa duk kata benda ni bid'ah hasanah, depa duk kata kita boleh buat Maulid Nabi ni pasal apa? Berdasarkan kepada hadis ni. Abu Qatadah kata apa? Satu hari Nabi SAW su'ila an saumil isnain, ditanya tentang puasa hari Senin. Ada orang mai tanya, ya Rasulullah, puasa hari Senin ni macam mana, tolong abang mai sah? Maka Nabi SAW jawab. Nabi kata apa? Nabi kata silakan buat. Nabi kata buat. Nabi kata pasal apa? Fihi wulidtu, pasal hari Senin tu aku dilahirkan. Nabi kata, bukan dekat aku dilahirkan, wa fihi unzila alayya, dan pada hari Isnin juga permulaan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya apa? Nabi seronok kita sambut maulid dia, iaitulah bertepatan dengan hari Isnin, kerana itu hari kelahiran dia. Boleh faham tak sekalian? Belajar dah. Baik, sikit lagi, satu lagi saya nak sebut. Geram kalau tak sebut ni. Tuan-tuan kenal juga Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Ali Haji, Raja Ali Haji Pokok Ketapang. Ni haji orang Melayu ni, duduk di luar ni, kira nak bertetak dengan orang ni, orang Melayu. Tuan-tuan tahu tak yang kita dijajah lebih kurang hampir 400 tahun kita dijajah. Pada tahun 1511 Portugis jajah kita, jajah dia mula turun di Melaka 130 tahun. Tuan-tuan kata jahanam ustaz ni masuk sejarah pula. Kan? Biar penuh malah ni, biar penuh. 130 tahun. Dan waktu tu Portugis mula-mula mai. Tuan-tuan selak balik buku sejarah kita. Nama apa? Ingat tak? Alfonso di Albuquerque. Kenal tak tu? Saya panggil Albuquerque lah, nak apa saya betul-betul mata Mahmud apa tu Alfonso di dia sebut Albuquerque ni lain sikit. Albuquerque cantik lah sikit. Kongkong Alfonso tu ada kan, 130 tahun. Pada tahun 1641 Belanda pula turun mai. Dia menjajah Johor pada tahun jajah Johor selama 183 tahun. Lepas tu pada tahun 1786 orang putih mai menjajah Pulau Pinang selama 117 tahun. Lepas tu pada tahun 1941 Jepun mai, dia jajah kita pada selama 4 tahun. Jepun mai. Pada tahun 1945 British pula menjajah kita selama 12 tahun, tuan-tuan sekalian, sebelum kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Tuan-tuan, saya nak cerita kepada tuan-tuan, pada tahun 1641, seorang baca berita lah pula, antara ulama-ulama besar kita ni, dia pun bukan duduk diam, tuan-tuan. Yang tuan-tuan duduk tengok Mak Kilau lah, Raja Bahaman, Datuk Bahaman lah, apa semua ni. Ada seorang
Dia ni keturunan raja yang bernama Raja Ali Haji Pokok Ketapang. Waktu tu mai daripada Johor. Dia berperang tuan-tuan sekalian dengan Belanda 183 tahun. Bukan umur dia waktu tu lah, selama tu. Dan ketika mana dia mati, ni saya nak cerita hak tu lah, yang syahid dia ni apa, ketika mana dia mati, orang jumpa dia di tangan kanan memegang badek nak lawan dengan Belanda, di tangan kiri dia memegang kitab Dalailul Khairat karangan Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Kitab Dalailul Khairat ni kitab yang memuatkan ratusan selawat ke atas Nabi SAW. Maknanya apa tuan-tuan? Selawat ke atas Nabi, maulid Nabi, hidup Nabi ni memberi kesan kepada kita di dalam untuk nak lawan penjajah yang duk jajah negara Malaysia ni. Ni kesan dia. Mati tu sambil duk pegang. Maknanya sambil duk perang, duk attack, nak bunuh orang apa, nak bunuh penjajah ni, sambil-sambil tu tengok tak ada, buka baca. Satgi tutup, lawan ni, duk pegang ni. Lepas tu satgi habis mati musuh, satgi buka baca pula. Maknanya apa? Semangat maulid, semangat selawat Nabi itu ada dalam jiwa-jiwa tentera-tentera dan juga pahlawan-pahlawan kita. Tu yang kata besarnya maulid ni tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hatta last sekali. Ini poin penting juga. Tuan-tuan, pada tahun 1957 di dalam meterainya apa orang panggil watikah kemerdekaan yang disain oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tuan-tuan tahu tak, dia tulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi ni apa, perkataan merdeka, mim ro ya mim ro dal ya kaf alif. Apa maksud mim ra ya dal kal alif ni tuan-tuan sekalian? Mim tu maksud apa? Mengikut. Ra tu apa? Rasul. Dal tu dan. Ya tu yakin. Kaf tu kepada. Alif tu Allah. Yang tu. Maknanya perkataan merdeka itu perkataan dia tuan-tuan. Merdeka ni makna apa? Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Barulah dapat kemenangan untuk membebaskan negara kita daripada penjajah. Tak sebut merdeka apa? Sikit punya semangatnya kita bagi. Tak duduk dengar lagu Jepun mabuk pula. Kan? Yang tu. Maknanya apa? Jiwa Nabi, darah Nabi itu sentiasa mengalir dalam jiwa kita. Kalau betul-betul kita memahami daripada maulid sampailah kepada kewafatan Nabi, sehinggalah benda yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dekat tuan-tuan sekalian, saya pun dah tak larang dah, tuan-tuan pun tak larang nak dengar lah. Kan? Tak tahu dah kaki kiri mana kiri mana kanan sebab dah mula lenguh lah. Kan? Jadi kita berhenti dekat tu insya-Allah kan? Kita berjumpa lagi lah mungkin dalam 20 tahun lagi, saya mai pula agak jangan main kerak-kerak sangat. Baik dah, cukup dekat tu noh. Boleh noh. Tak apa nak mau angguk ni. Cukup. Malung boleh lah. Malung pun tak mau yang angguk. Punggah lah. Baik, kita mohon dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.